Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera buat semua yang hadir pada malam inilah. Okey, saya moderator anda pada malam ini, Muhammad Syafiq bin Makrodi. Okey, buat pengetahuan semua, okey, forum malam ni adalah hasil anjuran daripada Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia, dan di kesempatan ini saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Presiden, Ahli Majlis Tertinggi dan pengerusi Biro Pendidikan Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia kerana memberi kepercayaan dan memberi laluan kepada kami, iaitu cawangan Pahang, Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia. Okey, buat pengetahuan semua, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini adalah julung-julung kalinya kita mengadakan program sebegini rupalah, forum yang diadakan online dengan menggunakan platform Zoom lah. Okey, jadi tajuk kita pada malam ini adalah dari pintu rumah ke pintu PKRC di sebalik tabir PPP Pahang menghadapi COVID. Okey, di sini saya bawakan dua orang panelis yang bukan calang-calang orangnya, yang mana dah lebih 20 tahun dalam perkhidmatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Okey, jadi panelis yang pertama kita pada malam ini adalah Encik Samsuri bin Mat Isa. Okey, di sebelah kanan saya, di sebelah paling kanan sekali, iaitu penolong pegawai perubatan U44, iaitu selaku Timbalan Ketua Penolong Pegawai Perubatan Negeri Kesihatan Awam, dan juga di sebelah saya Tuan Haji Khairin Anwar bin Haji Azuddin, Penolong Pegawai Perubatan U42, merangkap Timbalan Ketua Penyelia Hospital Tengku Ampuan Afzal. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerana sudi meluangkan masa lah untuk membuat perkongsian kita pada malam ini. Okey? Baik. Jadi untuk pengetahuan semua, kenapa panelis dua orang ini menjadi pilihan? Okey? Sebabnya kita di era pandemik, iaitu 2 tahun kebelakangan, kita dah melalui pelbagai cabaran dan konflik. Jadi mereka inilah antara tunjang yang menggerakkan macam mana kita dapat mengharungi kita punya fasa pandemik itu sendiri. Okey? Berbalik kepada tajuk kita tadi, macam mana dan mengapa topik ini yang menjadi pilihan kita pada hari ini, sebabkan ianya selaras dengan kita punya tema sambutan Hari Pembantu Perubatan Malaysia lah. Okey? So, sebelum kita bermula, saya nak menceritakan sedikit biodata kita punya panelis pada malam ini. Okey? So, panelis kita yang pertama iaitu Encik Samsuri bin Mat Isa lah. Okey, macam saya sudah beritahu tadi, beliau adalah Timbalan Ketua Penolong Pegawai Perubatan Negeri Pahang, Bahagian Kesihatan Awam, dan beliau tarikh lahir dilahirkan pada 25 Oktober 1975. Okey, mendapat pendidikan sebagai pembantu perubatan di Kolej Pembantu Perubatan Seremban, kumpulan 54. Okey, sangat super senior lah. Alright, sudah berkahwin dan alhamdulillah mempunyai seorang isteri dan 2 orang anak. Okey, sehingga kini Encik Samsuri sudah 24 tahun dalam servis. Okey. Latar belakang pendidikan pula, selepas beliau mendapat pendidikan asas pembantu perubatan di Kolej Seremban, kemudian beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang post basic kecemasan dan primary healthcare, dan seterusnya ijazah nursing practice development, dan yang terkini beliau antara perintis first batch, okay, graduated yang baru sahaja menamatkan pengajian dalam bidang Master Science of Occupational Safety and Health Management. Ya, betul. So tahniah kepada Cik Sam kerana baru sahaja menamatkan dengan flying colours lah pengajian yang orang kata yang tertinggi lah buat setakat ini. Okay? So dari segi latar belakang sejarah perkhidmatan, okay, Encik Samsuri dia memulakan perkhidmatan beliau pada Oktober 1998
di Hospital Tengku Ampuan Afzal ya. Ya, betul. Cik Samsuri. Alright. So sepanjang perjalanan daripada tahun 1998 beliau sudah berkhidmat sebanyak 7 tempat posting. Okay? Sudah 7 departmen yang berbeza, iaitu termasuk perubatan dan kesihatan awam itu sendiri. Dan yang terkini beliau bertugas di Jabatan Kesihatan Negeri bermula pada tahun 2018 sehingga yang sekarang lah. Okay? Itu dari sudut pendidikan, latar belakang pendidikan dan juga perkhidmatan. Jadi apa sumbangan setakat ini yang telah Encik Samsuri kita salurkan? Okay? Nak mengatakan yang ni, panelis kita ni bukan calon-calon penyurang lah. Okay? So yang pertamanya adalah beliau adalah mantan Setiausaha Agung Cawangan Pahang Persatuan Kebangsaan, minta maaf. Setiausaha Agung Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia, CSM, pada 2012 hingga 2014. Okey, beliau juga seorang trainer dan examiner, okay, in pre-hospital care di dalam Malaysia ni. Okey. Kemudian beliau juga seorang master of trainer bagi program penempatan wajib di Malaysia. Okey, lepas tu penglibatan dalam Emergency and Trauma Guidelines, AJK, penyedia tugas dan tanggungjawab penolong pegawai perubatan dan polisi penyediaan penolong pegawai perubatan di fasiliti kesihatan awam. Okey, dekat situ kita dah nampak sedikit gambaran awal betapa ilmu pengalaman yang dimiliki oleh beliau sehingga kini. Okey, itu adalah panelis kita yang pertama, Encik Samsuri Maisa. Okey, yang kedua iaitu di sebelah kanan saya adalah Haji Khairin, Tuan Haji Khairin Anwar bin Haji Azuddin. Yes, okay. yeah. Ini saya nak menceritakan sikit lah data background Haji sikit. Bagi orang kenal siapa sebenarnya Tuan Haji. Terima kasih. Okay. Silakan. Alright, so hari lahir, dilahirkan pada 1 Mei 1975. Sama juga macam Encik Samsuri, iaitu graduan daripada Kolej Perubatan Seremban bulan 53. Okay, sudah 25 tahun dalam servis. Okay, dan mula berkhidmat pada tahun 1997 di HTAA, Klinik Kesihatan Merapu, Klinik Kesihatan Sungai Lembing, lepas tu balik dekat HTAA berkhidmat di Jabatan Kecemasan dan paling lama di forensik ya Haji. Yes, yeah. Yang forensik ni menarik. Saya suka nak kongsikan dengan audiens kita malam ni apa pencapaian Haji dalam bidang forensik sendiri. Baik. Okay. So yang terkini Haji Khairin kita adalah timbalan ketua penyelia hospital HTAA bermula pada awal tahun 2020 sehingga kinilah. Alright. Dan yang menariknya, yang spesialnya, Haji Khairin kita ini adalah pengerusi bagi Persatuan Pembantu Perubatan Cawangan Pahang. Ya je. Jadi saya suka nak menceritakan apa pencapaian ataupun dan juga jasa Haji, okay, sepanjang perkhidmatan beliau. Okay. Basic, kecemasan dan perubatan forensik. Okay. Lepas tu adalah beliau juga mempunyai sijil Forensic Medicine and Science Training Course, Mortuary Management, Victorian Institute of Forensic Medicine, Monash University, Melbourne, Australia. Okey, jadi kat situ sangat valuable, sangat berharga sijil tu. Dia bukan senang orang boleh dapat. Bukan semua orang berpeluang untuk melanjutkan pelajaran untuk memiliki sijil sebegitulah. Okey. Sangat banyak pencapaian. Alright. Jadi, saya rasa boleh ikut mula Haji Boleh. Kita masuk pun dah. Okey. Ngam-ngam pukul 9 seperti yang dijanjikan. Sekarang ni kita akan mulakanlah kita punya sesi forum kita. Okey. Jadi, dari pintu rumah ke pintu PKRC di sebalik tabir PPP Pahang mengharungi pandemik. Kita sekarang dah ke arah endemik. Jadi apa yang kita cuba kami forum pada malam ini kita nak sampaikan adalah kita nak throwback, kita nak lempar belakang
kita nak kenang kembali jasa-jasa konflik cabaran sepanjang kita mengharungi era pandemik itu sendiri. Jadi bila kita sebut berkenaan dari pintu rumah ke pintu PKRC, dia sebenarnya ada dua sudut pandang. Maknanya sudut pandang yang pertama adalah daripada sudut perawat tu sendiri, petugas tu sendiri. Dan satu lagi sudut adalah daripada sudut individu. Bermain dengan emosi, panas. Jadi kita nak kenang balik jasa-jasa PPP kita ni di lapangan sehingga ke peringkat tertinggi lah. Semua orang terlibat. Ya. Okay? Alright. So, jadi dalam sesi ini kita akan cuba buat sesantai yang mungkin tapi penuh dengan fakta dan padat. Jadi banyak soalan-soalan yang saya akan pada panelis kita tak sabar nak tengok apa sebenarnya yang berlaku yang boleh dikongsikan untuk audiens pada malam ini. Okey? Jadi, Haji. Ya, saya. Ya, untuk pengetahuan semua, selain daripada timbalan Ketua Penyuluh Hospital, Haji Khairin adalah penyelaras. Penyelaras kepada bagi PKRC. Berapa PKRC? 4 ya? Alhamdulillah di Kuantan wujud sekat 4 saja. 4. SUPA, ILKKM, QISAS dan UMP. Sangat banyak. Jadi Haji dipertanggungjawabkan untuk menyelaras PKRC. Kenapa kita pergi ke PKRC? Sebab bila kita sebut COVID, jadi rata-rata orang banyak tertumpu dekat PKRC tu sendiri. Okey, jadi saya nak tanya Haji lah, cabaran macam mana dari sudut persediaan awal, dari segi persediaan tempat, pemilihan tempat, tempoh cukup ke tidak, jadi anggota yang terlibat, siapa yang membantu, lepas tu barang keperluan, boleh tak Haji kongsikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati sahabat saya Taufik, kemudian sahabat saya juga Tuan Samsuri Matisa. Bagaimana tuan-tuan dimaklumkan, saya diberi tanggungjawab dan amanah oleh pihak JKNP bahagian penolong perubatan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang untuk membantu di peringkat KRC lah maksudnya. So saya dipilih atas kapasiti mungkin ketika itu HJA adalah orang kata first area di Kuantan yang mewujudkan PKRC. Pada peringkat awal PKRC yang wujud adalah ILKKM yang menempatkan pesakit-pesakit dalam status PUI dan PUS. Namun yang itu lebih kurang pada pertengahan 2020 saya. Apabila dibuka untuk kapasiti lebih kurang 250 bed dimaklumkan. So pihak pengurusan hospital melalui yang diarahkan oleh tingkat JKNP, melalui tingkat hospital kita terpaksa menyediakan sesegera mungkin. Itu yang dipilih oleh pihak pengurusan. Tempat sebenarnya bukanlah keputusan saya atau keputusan peringkat bawahan. Dia adalah keputusan peringkat tertinggi negeri, pengurusan bencana negeri yang diketuai memang diketuai oleh SUK, JKNP, Bomba dan lain-lain agensi yang utama seperti tuan-tuan semua maklum iaitu Bomba, MBK kalau di peringkat negeri Pahang, APM dan lain-lain agensi yang kita sedar dengan tidak sahaja. Kita terutama masyarakat luar lah jangan tidak. Tapi bagi kami di Kementerian Kesihatan dan untuk pada malam ini kita tumpukan kepada profession penolong pegawai perubatan. Saya tumpukan kepada penolong perubatan dan saya tak nak kalau ada terselit sikit minta maaf. Mungkin saya akan ambil yang lebih positif. Dan jadi, kita rakan-rakan PPP kena terimalah. Jadi cabaran waktu awal penubuhan tu kata perlu segera. Seberapa segera tu cabaran tu? Seberapa segera yang Cik Syafiq tanya tu, seberapa segera yang saya hadapi adalah dalam tempoh 3 hari. 3 hari 3 hari. Contoh SUPA. Untuk makluman, walaupun 4 PKRC dibuka, dia bukanlah dibuka secara serentak pada permulaannya. Pada permulaannya, starting point dia berperingkat. Kerana dia bergantung kepada availability bed dan juga jumlah pesakit yang meningkat. Okey. Apabila bed di PKRC dah penuh, Jabatan Kesihatan Negeri melalui pihak-pihak tertentu menubuhkan kembali PKRC SUPA, diikuti dengan PKRC KIPSAS dan seterusnya PKRC UMP. Jangan lupa pada ketika itu kita dah ada di Kuantan yang dikendalikan oleh unit kesihatan awam
Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, iaitu Pusat Quarantine Station di Amsas dan juga di Putsas ketika itu. Tempat bukanlah suatu isu pada saya untuk menentukan kerana dia telah ditetapkan oleh peringkat atasan. Cuma bagi peringkat itu, peringkat saya penyelaras bersama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang bahagian untuk mendapatkan jumlah tenaga manpower. Kerana ini adalah cabaran yang paling tinggi kepada kita. Pada kita diperlukan frontliners, diperlukan di Jabatan Kecemasan, frontliners diperlukan di unit-unit yang pada ketika itu pada peringkat awal kita belum lagi stand down kita punya aktiviti rutin harian sebagaimana biasa, masih lagi on, dan itulah cabaran kepada kita untuk mendapatkan jumlah manpower. Jadi idea PKRC itu sendiri, apa tujuan penubuhan PKRC sendiri? Adakah sebab hospital tak boleh nak rampung ke pada waktu tu ataupun macam mana? Okey, idea penubuhan tu saya tak berapa nak boleh komen sangat kerana kita level kita adalah untuk menjalankan tanggungjawab melaksanakan arahan peringkat atasan. Tapi saya yakin pihak atasan telah membuat satu keputusan kenapa PKRC perlu diwujudkan. Okay. So apabila diwujudkan berdasarkan nasihat teknikal unit kawalan infeksi yang berkenaan daripada PKRC negeri, pihak-pihak tertentu telah menentukan bahawa perlu diwujudkan PKRC, iaitu pengasingan pesakit-pesakit COVID ini tidak berada bersama lain-lain pesakit di dalam ward. Kerana pada ketika itu peningkatan kes meningkat, ward menjadi terlampau crowded. Pada masa itu kementerian melalui MKN telah menentukan penjarakan fizikal yang menyebabkan pesakit-pesakit tertentu yang pada status stable ditempatkan di PKRC. Jadi di awal penubuhan tu, adakah Puan Haji mendapat bantuan daripada KKM sahaja ke atau ada jabatan lain? Sebab ialah kita nak set up tempat, saya difahamkan kalau KKM tu mungkinlah bawah KKM kan. Betul. Tapi kalau macam UME, SUPA, dia orang kata beyond our authority. Jadi macam mana Haji handle that kind of situation lah? Okey. Terima kasih, soalan tu agak mencabar untuk saya menjawab juga. Okey, pada saya kerjasama yang di peringkat MKN negeri telah bagi kepada badan pihak-pihak tertentu. Contoh PPM, Bomba, Jabatan Kebajikan Masyarakat, polis, tak lupa polis, rela, semua tu agensi-agensi yang bersama kita. Contoh yang paling ketara adalah dalam tempoh 3 hari, saya tanya pengarah PKRC bila nak buat. Kalau boleh esok nak buka. Kalau boleh. Punya urgent. Tapi kita kena lah kalau boleh tu sebab kita perlu. Satu, bila PKRC SUPA dibuka, ia adalah satu stadium. Dia bukannya hotel, dia stadium. Kalau hotel dah ada katil, dah ada tilam. Dia adalah stadium tertutup. So pihak kementerian melalui pihak-pihak berwajib terpaksa mendapatkan mencari katil, tilam, cadar, sarung bantal tertentu, sarung bantal untuk membuat persediaan kepada pesakit. Itu adalah cabaran kita. Dan cabaran selanjutnya adalah persediaan peralatan perubatan. Yang mana kita membuka satu setup unit hospital di luar premis hospital sedia ada. Kosong, tidak ada apa-apa. Daripada stadium tertutup menjadi ward rawatan. Dan kita kena setting juga rawatan kecemasan. Semua itu melalui bantuan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, melalui bantuan hospital-hospital daerah, mengarahkan memobilisasikan peralatan-peralatan perubatan. Sebelum kita mobilize kita punya manpower, mobilize kita punya equipment. Equipment kecemasan. Semua tahu, bed, observation post, AED, walkie-talkie set. Jadi basically punya setup tu adalah setup emergency itu sendiri, yes, kes kecemasan kalau ada collapse patient ke, dan juga setup untuk di ward lah. Ward, tapi dalam satu skala yang besar lah. Skala yang besar. Untuk SUPA adalah sebanyak 250 bed diperlukan. NGO membekalkan katil dan telah melalui sumbangan kepada kerajaan pada ketika itu. Baik, terima kasih Haji. Jadi kat situ kita dapat lihat sebenarnya nak mengatakan yang sebenarnya program bukan program lah sebenarnya. Dia pandemik COVID ni, dia sebenarnya semua orang pun terlibat. Betul. Bila sebut semua orang, of course lah, bila melibatkan kesihatan ni, kita sebagai yang bekerja di Kementerian Kesihatan ni akan lebih menyelah lah. Tapi orang kata behind the scene tu sebenarnya yang ramai orang tak nampak, semua agensi pun terlibat sebenarnya. Betul. Kan? Sebabnya kita kena bergerak dalam satu unit. Macam saya
Haji cakap tadilah, PKRC bangunan orang lain, Betul. penyediaan katil orang lain. Betul. Jadi itu semua perlukan bantuan daripada agensi dan juga diterajui oleh SCT sendiri. Betul. Kan? Jadi jadi bila bergerak satu unit, jadi benda tu lagi smooth lah perjalanan dia gitu. Jadi itu adalah something yang kita boleh kontrol lah. Betul. Betul. Okey. Jadi, terima kasih Haji. So, Cik Sam, yang ni sebab Cik Sam adalah Timbalan Ketua Penolong Pegawai Perubatan Negeri bahagian Pengetahuan. Jadi saya suka nak bercerita, nak bertanyakan soalan cabaran ataupun konflik bagi di kesihatan awam itu sendiri. Jadi bila sebut kesihatan awam, berbalik pada tajuk kita, dia adalah dari pintu rumah ke pintu PKRC. Jadi kalau nak tahu sebenarnya, tim kesihatan awam, dia banyak memfokus dekat area city, dekat kawasan city. Okey? Jadi bahagian perubatan kita dah sentuh sedikit, jadi sekarang kita nak pergi ke unit kesihatan awam. Jadi, Sam, ada beberapa konflik lah yang wujud waktu pengurusan COVID di KA ni. Itu standard. Betul. Kan? Jadi, especially dekat dari segi penambahan tugas, kan? Kita ada, kalau macam kat klinik sebelum ni tak pernah ada triage, ada triage. Betul. Tak pernah ada fever center, ada fever center. Lepas tu sampling, rujukan, kan? Jadi itu semuanya penambahan orang kata tugasan PPP kita di lapangan. Jadi pada masa yang sama, klinik masih peluran seperti biasa. Jadi itu belum sentuh pasal yang on-call lagi. Betul. Okay? Untuk yang KK, especially kat Pahang ni, kita rata-rata majoriti klinik di kat Pahang ni adalah klinik yang aktif on-call. Correct? Jadi macam mana PPP kita beradaptasi dengan perubahan yang dianggap drastik? Boleh Cik. Baik. Terlebih tu, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana menyokong program pada malam ini, iaitu sesi webinar yang dikelolakan oleh Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia Cawangan Pahang. Terima kasih pasukan kerana betul-betul lumus membuat persediaan pada hari ini, dan juga saya pun menunggu-nunggu juga sebab takut juga soalan yang akan menikam kalbu. Tapi insya-Allah berkaitan dengan adaptasi itu, memang apa-apa pun yang kita buat pada peringkat awal memang sedikit ada kekangan di situ, ya, dengan tugas sedia ada, konflik tugas tu, ya, tugas sedia ada, dan pada awal-awal tu banyak lagi SOP tak turun, garis panduan tak turun. Jadi dengan orang kata kerja hakiki tu, kerja hakiki, kalau kita tahu pada untuk Pahang kita ada 90 buah klinik kesihatan. Jadi semua klinik kena bergerak sama. Jadi bayangkanlah klinik itu mengikut jenis, ada yang 2 orang, ada yang 3, ada yang 8, ada yang 10 orang PPP. Jadi kalau ramai tu insya-Allah mereka boleh bergerak pantas. Tapi bagi yang sedikit ni, 2 ataupun 3 orang ni memang sangat-sangat mencabar. Sebab tugasan tu semua orang tahu, semua orang mengalaminya. Ya, bahawa nak membuat sesuatu tugasan ni memang akan konflik dalaman tu akan timbul. Jadi bagaimana tugas hakiki saya buat? Lepas tu bila saya kena on call, besok dah nak kena pergi buat ACD, ya, nak pergi pintu rumah, nak pergi ke satu taman perumahan, nak kena kodon, nak pergi dari rumah ke rumah, nak pergi buat apa tu? Kita punya sampling, ya. So sebenarnya benda ni banyak benda yang kita kena tengok balik semula. Tetapi alhamdulillah berkat komunikasi, ya. Saya rasakan aspek komunikasi sangat penting dari peringkat atasan hingga peringkat bawah. Jadi kita tidak meletakkan komunikasi ni di belakang, kita mendahulukan komunikasi. Dan kita tahu bahawa peringkat atasan di JKN menyiapkan pelbagai perancangan. Jadi di bawah bersama dengan daerah untuk ke klinik mereka akan susuli. Jadi itu yang pentingnya, berkomunikasi untuk memaklumkan bahawa tugasan kali ini sangat-sangat mencabar, bukan seperti biasa. Bukan pergi respon kes macam biasa, bukan orang kata pergi pakai apron biasa, tetapi mungkin dari situ kita dah maklum awal-awal bahawa ya, kalau pakai Tyvek ni memang 2 jam, mungkin 4 jam, dan memang ada yang 18 jam memakai Tyvek. Bayangkanlah tuan-tuan. Ya, sebab Pahang ni cabaran dia besar. Kerana satunya kita negeri yang besar di Semenanjung. Ya, dan PKRC kita pun kalau tengok center di Kuantan, ya. Itu pun kita buka sebelum kita ada PKRC, kita ada quarantine station. Ya,
kita telah tambah baik daripada Jerantut, kita buka di Maritim, AMSAS, di Gebeng, kemudian kita buka dari Institut Amanul Baki di Genting Highland. Bayangkanlah tuan-tuan, banyak tempat. Dan dari Kuantan nak ke Genting Highland lebih kurang 3 jam ya. Dan kita ada juga satu lagi pusat kuarantin di Cool Point, Cameron Highland ya. Kerana ada kes yang terlepas, saya tak nak ceritakan kes-kes sebenarnya, tapi kenapa di situ kita dah ada sebab dan alasan tersendiri membuka pusat-pusat kuarantin ya. Jadi itu pun menjadi cabaran kepada PPP di kesihatan awam untuk bertugas di pusat kuarantin. Ya, sebab kita tak ada garis panduan. Pada awal kita tak ada garis panduan yang jelas dan kita akan bertugas. So kalau saya adalah sebahagian daripada CPRC dan memang saya punya tugasan pada awal melawat, menyelia dan membantu tugasan-tugasan PPP dan pasukan perubatan kita di quarantine station. Itu satu benda yang mencabar kerana unit penyeliaan kita memerlukan jadual, memerlukan PPP. So saya kena bantu menyediakan jadual. Ya. Lepas tu saya kena pergi tengok juga tugas hakiki kat klinik kena siap. Ya, macam contoh di Cool Point tu sendiri, kita ada 3 saja klinik kesihatan dan 1 hospital daerah. Jadi mereka terpaksa berkongsi rasa tanggungjawab tu. Ya, dan kalau kes positif masa tu kena hantar ke Ipoh. Ya, cross border lagi kan kita. Jadi maklumlah, Pahang ni ada 7-8 negeri yang bersempadan. Jadi kita terpaksa buat macam tu. Dan kuarantin ini juga berlaku bagi orang-orang Kuantan, Temerloh dihantar ke AB. Jauh ya, sebenarnya bukan mudah, tapi kerjasama ni dapat diatasi kerana kerjasama yang utuh di antara semua agensi di Pahang. Itu satu benda yang saya rasa kita patut salute bahawa Kerajaan Negeri Pahang, JKMP of course, majikan kita sendiri memainkan peranan yang besar dalam memastikan program COVID ni berjalan dengan baik. Jadi berbalik kepada cabaran-cabaran yang lain tu, saya percaya bahawa anak-anak buah saya ni memang terdetik. Saya pun terdetik bagaimana nak handle semua benda ni dengan tugas hakiki kita. Ya, persiapan untuk kena buat kemah fever center lagi. Kemah pun tak ada. Saya masa tu alhamdulillah dengan perancangan sebelum oleh mantan Timbalan Datuk Dr. Muhammad Safian. So kami mendapat banyak bekalan bersama dengan Timbalan Pengarah Pengurusan ya. Dr. Khairul Rizal ya, banyak membantu memudahkan urusan mendapatkan kemah-kemah untuk diletakkan di klinik kesihatan. Sebab kita nak buatkan pemeriksaan di luar, ya. Jadi semuanya membantu dan dipermudahkan. Jadi anak buah ni merasa lega. Ya, dan mereka boleh bekerja di dalam suasana yang lebih baik sedikit. Kalau tidak memikirkan bagaimana nak buat fever center, siapa yang nak bertugas untuk triage, siapa yang nak pergi ACD. Macam saya cakapkan tadi, contoh tadi berlaku di Bentong. Okey, KK Lurah Biluk, kita hanya ada 2 saja PPP. Masa tu kita belum ada lagi, pasukan kontrak belum sampai lagi. Betul. Jadi itu cabaran yang sebesar-besarnya cabaran. Jadi kalau 2 saja PPP, tuan-tuan sedia maklum bahawa bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ni. Jadi saya rasa dengan aspek komunikasi, dengan aspek kerjasama tadi dan penjelasan yang lebih baik, kita memberi sentiasa pasukan pihak pengurusan di daerah dan juga negeri memberi semangat kepada mereka bahawa nak tak nak kita kena buat kerja ni. Okey, kalau kita letih, semua orang pun letih. Betul. Jadi saya pun berdoa sentiasa memesan kepada mereka, nasihat kepada mereka bahawa insya-Allah Tuhan akan bayar, Allah akan bayar setiap titik peluh. Saya ingat lagi mantan pengarah kita juga pernah bercakap bahawa ingat setiap peluh tu. Moga setiap peluh tu boleh memadamkan api neraka. Itu saya rasa, itulah ayat-ayat yang saya bawa bila mana saya selalu pergi buat penyelidikan. Baik di Institut Amanul Baki, Genting Highland, di Cool Point, Genting, di AMSAS dan juga College, ILKKM pada masa itu. Ya, saya pergi dan saya terpaksa, bukan terpaksa, kita kena ada rangka untuk memberi semangat kepada anak-anak buah kita ni supaya jangan rasa down. Ya, masa tu memang kita tahu semua orang pun susah dengan kita je pasukan yang bertugas. Ya, siang malam. Even saya pun balik pukul 12, pukul 1 pagi dalam keadaan saya rasakan first time, saya rasakan bahawa saya balik dalam keadaan suasana macam pekan zombie, orang kata. Jalan utama kosong ya. Pekan koboi kosong. Saya sendiri pun takut sampai satu ketika tu berdoa banyak-banyak dipermudahkan. Itu sebenarnya kunci. Berdoa dipermudahkan urusan kita. Tapi apa-apa pun insya-Allah anak-anak buah saya memang ada yang terkesan, memang kita cuba tangkap awal-awal. Itu yang kita buat. So saya sebenarnya bersetuju dengan
key point yang Encik Sam sampaikan tadi, iaitu komunikasi. Yes. Sebab saya boleh dikatakan sebagai perantara lah di antara pengurusan tertinggi dengan yang dekat lapangan. Betul. Jadi kita dapat lihat sebenarnya sewaktu pandemik, komunikasi kita tu sangat efisien sebenarnya. Betul. Dan orang kata dari sudut yang bagusnya, positifnya, COVID ni menjadi waktu era sekarang. Jadi kita ada kemudahan teknologi itu sendiri. Jadi memang sangat smooth. Memang orang kata kerja still kena jalan lah. Betul. Tapi dari segi penyampaian maklumat tu, kita dapat buat arrangement. Macam saya di peringkat daerah, kan, saya di peringkat dia saya membantu di peringkat daerah. Jadi kita mampu nak buat arrangement dari masa ke semasa. Okey. Jadi bila sebut berkenaan dengan komunikasi, membawa kepada soalan yang seterusnya, okey, iaitu dari pintu rumah. Okey, pintu rumah tu tentulah melibatkan pusat fashion, saringan. Betul. Jadi persoalannya, pada awal kita boleh kata cara setiap PTJ tu dia sedikit berbeza lah. Ada yang PTJ memfokuskan saringan berpusat. Ada yang prefer untuk ACD, Active Case Detection, pergi rumah ke rumah untuk buat saringan, dan ada yang buat dekat KTK. Tapi kita dapat lihat di penghujung kan, bukan penghujung lah, bila dah sampai satu tahap, benda tu dia jadi standard dah. Kan? Dah jadi standard, yang mana rata-rata PTJ ni dia fokus kepada sampling, mass sampling lah, centralized. Jadi apa yang Cik Sam boleh ulas dan berkait dengan kata komunikasi itu sendiri. Baik. Ini juga yang kita buat, yang kita lihat bahawa program-program yang kita buat ni, kalau tak ada kata sepakat membawa berkat, muafakat membawa berkat, kalau tak ada benda ni, saya rasa mana-mana program yang dijalankan dalam semasa pandemik ni takkan berlaku. Ya, that's why sebab tu saya katakan pada awal tadi bahawa komunikasi tu sangat penting. That's why kalau kita tengok tu dulu sebelum ni kita banyak ada tutup kawasan, PKP. Kawasan ni tutup, kawasan hutan, kita kena buat ACD. Dan bila ACD satu kawasan perumahan yang ada 1000 buah rumah, 500 buah rumah memerlukan banyak pasukan. Ya, jadi di sinilah tugasnya pentadbir-pentadbir penyelidik untuk membantu mencari pasukan itu sendiri. Dan pada masa ini kita tidak akan kata tiada seorang pun yang tak berguna. Ya, wa imma peringkat mana pun, grade mana pun, jawatan macam mana sekalipun, kita tetap mengambil mereka sebagai ahli pasukan. Termasuklah PPK kita, termasuklah juga dengan PRA kita, ya, dan PAP kita pun kita panggil juga. Dan selain itu kita ada juga PKA kita, PPKP yang akan turun bersama dengan PPP, doktor dan juga jurawat. Jurawat masyarakat pun turun cepat tu. Kita kumpulkan, jadi memudahkan urusan. Jadi saya rasa dalam hal ini, bila mana ada ACD di satu-satu kawasan perumahan, memang mudah sebab pelarasan telah dibuat dengan baik. Ya, kita jangan cerita banyak, satu benda pun tak ada yang perfect orang kata, tetapi kita nak tengok tindak susul tu bahawa kita mudah sebenarnya kerana aspek komunikasi tadi. Dan muafakat tadi. Ya, ibarat kita kata kalau satu pasukan pergi ke satu taman perumahan tak selesai. Ya, dan bila kita banyak pasukan, kita bergerak serentak, mereka sebenarnya dapat menyematkan masa. Bukan setakat menyematkan masa pasukan kita, tetapi pasukan maksud saya di sini ada penduduk tu sendiri. Jadi kita dah maklumkan bahawa kita akan datang pada sekian-sekian masa. Jadi mereka memang dah tak keluar, jadi mereka mudah memberi kerjasama dan itu yang kita buat. Perancangan tu sangat penting dan perancangan ni melalui harian, pembentangan harian di bilik CPRC negeri, so kita dapat idea-idea, kita berkongsi yang mana bagus kita gunakan. Itu satu benda pelarasan mesyuarat. Sangat penting, ya. Dia kata dalam mesyuarat ni pun kita pun ada wakil-wakil profession yang masuk dan di sinilah mendapatkan kata putus yang memudahkan urusan kita. Dia masing-masing menjalankan tanggungjawab mengikut unit masing-masing. Masing-masing menjalankan mengikut tanggungjawab yang telah diperintahkan, yang telah diarahkan. Jadi saya rasa bila semua orang memahami dan fokus, itulah saya terlintas tadi dengan TPKN pengurusan, Datuk Khairuzzah mengatakan bahawa biarlah kita senada dan seirama. Dia tak adalah orang menyanyi sumbang tapi dia tetap menyanyi, dia tetap ikut
dan akan habiskan nyanyian. Tapi kalau dia menyanyi dengan baik, tak hilang tempo dan sebagainya, itu lagi bagus sebab dia akan menceriakan semua orang. Itu yang kita nak. Jadi kalau kita bertugas ibarat sebatang lidi dengan seberkas lidi, saya prefer seberkas lidi sebab dia akan lebih kuat, lebih utuh dan lebih muafakat. Okey. Tengok sangat padat masa itu. Okey. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana Muafakat. Okey. Jadi dekat situ kita dapat lihat sebenarnya yang sewaktu era pandemik ni dia semua kata tenaga kerja tu kita fully utilize lah. Betul. Dia bukannya kau buat kerja kau, aku buat kerja aku, tidak. Sebenarnya kita bergerak sebagai satu unit sebenarnya. Okey. Dan bila melibatkan pengurusan kesihatan ni, bila cerita pasal pandemik COVID, bukan nak kata PPP dia buat kerja, tidak. Betul. Kan? Semua pun bekerja. Cumanya kita di bawah Persatuan Perubatan-Perubatan kita banyak cerita highlight dekat kita punya profession lah. Jadi nak kata semua berjasa, siapa yang berjasa semua pun berjasa sebenarnya. Sebab kita bergerak seiring. Okey, jadi benda tu dia nak mengatakan dari sudut pengurusan sumber manusia lah. Baik. Dari segi komunikasi kan, macam mana daripada komunikasi yang berkesan kita mampu untuk fully utilize manpower yang kita ada dekat kita punya department kita lah dan juga lapangan. Okey. Jadi bila bercerita berkenaan tentang sumber manusia, human resource, ini adalah sangat hot topic sebenarnya. Baik. Jadi saya harap Haji dah well prepared agaknya dengan dah boleh jangka lah kan dengan soalan yang sebegini. Okey. Jadi SUPA, ILKKM, WISAS, UMP, 4 PKRC, 4 tempat tumpuan PKRC di Pahang. Bukan sikit lah. Itu satu. Jadi sebagai penyelaras, macam mana Haji menyusun atur dari sudut human resource. Okay, sebab kita sedia maklum. Okay, ini saya nak cerita dari orang kata konteks tim perubatan pula lah. Betul. Okay, sebab yang kesihatan awam kita dah sentuh. Okay, untuk perubatan pula macam mana kan kita dari sudut mobilisasi, penggunaan sumber manusia bertugas di PKRC itu. Okay, dan pada masa yang sama unit-unit department di perubatan tu sendiri keep running on. Macam mana? Dan apa orang kata tiap dugaan mesti ada rahmat dia. Okey. Okey, terima kasih Syed Syafiq atas soalan yang menarik juga. Saya sebagaimana saya sebut tadilah, saya tak akan berjaya tanpa sokongan daripada peringkat atasan. Peringkat atasan memainkan peranan, cuma saya diamanahkan. Dan saya sangat berterima kasih kepada tim saya yang berada di PKRC maupun sebagai penulis di PKRC. Itu sebutlah nama dia dalam sesi ini. Boleh. Di SUPA Tuan Haji Hazri, WISAS Cik Zamzam, di PMP sendiri Tuan Haji ni Azman, dan juga di ILKKM saya bersama Haji Hazri jugalah. ILKKM ni di sebelah pejabat saya saja di HTA. Okey, apa yang saya nak kaitkan di sini, sumber manusia itu memang sangat limited. Namun apabila SOP yang sentiasa diupdate oleh pengurusan atasan, pengurusan hospital, di hospital itu sendiri prosedur-prosedur klinikal banyak dah dikurangkan. Sebagai contoh, prosedur OT itu sendiri, pembedahan yang dijadualkan telah di-reschedule. Hanya kes-kes kecemasan sahaja yang mengancam nyawa saja pada ketika itu diputuskan untuk dibuat pembedahan. Bermaksud tenaga kerja di Dewan Bedah itu sangat minima yang disetting oleh unit penyeliaan tertentu. Begitu juga di kecemasan dengan kemasukan. Alhamdulillah, rahmat kemasukan. Apabila COVID ini berlaku, kementerian melalui Kerajaan Perkhidmatan Awam melantik PPP kontrak secara berfasa sehingga last saya tak ingat, setiap saya Julai 2021 terimaan kita. Februari 2022 ada kita punya terimaan. Dan alhamdulillah. Dan kekangan memang berlaku pada ketika kalau kita faham, kita tengok dari sudut tenaga kerja. Tenaga kerja kita sangat diperlukan di PRC, setting-setting rawatan COVID, iaitu pertambahan bed yang sangat tinggi. Tanpa saya rasa pihak kementerian pun sedar dalam perkara ini, iaitu contoh
di UMP 1,250 bed, PKRC 250 bed, iaitu peningkatan bed saya rasa hampir 2,000 bed. Namun pertambahan pejawatan tidak berlaku pada ketika itu, iaitu permulaan situasi, dan kementerian telah melancarkan program pengambilan untuk melantik jawatan-jawatan kontrak, dan kita di Pahang telah menerima lebih kurang saya rasa 250 ke 300 jawatan kontrak untuk keseluruhan, dan dengan jawatan-jawatan sangat-sangat membantu untuk kita mobilisasikan mereka ini ke PKRC, bukan sahaja PKRC di bawah sediaan saya, malah di PKRC di lain-lain daerah di penghujung-penghujungnya. Jadi saya nak sedih sikit. Jadi di sebalik cabaran ada rahmat dia. Ada rahmatnya. Tapi di sebalik rahmat itu sendiri datang pula dugaan lain. Contoh. Memang macam Haji dah sebut tadi, kita ada terima lebih kurang 250 PPP kontrak di Pahang. Jadi macam mana pula Haji, ini common, saya rasa dekat setiap daerah, setiap negeri mesti ada lalui situasi. Iaitu situasi yang saya rasakan yang paling mencabar lah, terutama dekat Pahang yang saya lalui pada suku kedua dan ketiga tahun lepas. 2021. Jadi pada waktu tu, penerimaan kontrak pun dah semakin meningkat, dah ada. Tapi kita pula diduga oleh petugas kita pula yang positif. Itu memang suatu cabaran kepada kita lah. Macam mana? Contoh, ini yang daripada pintu rumah ke pintu PKRC Syafiq. Dia pergi keluar daripada rumah, daripada pintu rumah tu, dia masuk PKRC, dia tak boleh balik. Sangkut terus. Sangkut. Kerana kemungkinan ada first contact dengan kaki tangan yang positif. Kemudiannya. Jadi di situ adalah cabaran. Staf kita yang keluar rumah pagi senyum, mungkin kerja double shift, tiba-tiba kena stay di PKRC, kena lockdown di PKRC, tak boleh balik kerana terdedah kepada kes positif. Terdedah kepada kes positif di dalam PKRC, di dalam red zone kita tak bimbang kerana kaki tangan kita masuk ke dalam dengan full PPE yang lengkap. Alhamdulillah. Tapi apabila somebody, staff yang mungkin dari rumah datang kerja, dia dah terpositif ataupun mungkin ada something berlaku yang menyebabkan dia positif, dan dalam bilik gerakan, itu clean area room tu dah terdedah. So kaki tangan kita ni tak boleh balik. Sebab kalau balik, dia akan mendedahkan kepada anak dan isteri di rumah. So terpaksa berkorban untuk tidak balik. Sehingga keputusan pada ketika itu PCR memakan masa sehingga 24 jam. Dalam sampling yang ramai, kadang-kadang dia akan menjadi lambat lah. Dan apabila bilik gerakan itu sendiri dah menjadi suatu area yang terkontaminasi, maka kaki tangan yang clean tidak dibenarkan hadir. So kita guna apa yang ada pada ketika itu yang tak balik untuk tempoh 2 ke 3 hari. So itulah pengorbanan rakan kita di lapangan. Saya suka daripada yang Cik Sam sebut tadi, kerjasama bersama lain-lain tim. Sebenarnya apabila kita wujud di PKRC, setting hospital itu kita bayangkan wujud di hospital, kita bawa ke setting PKRC. Di situ kita ada PT, di situ kita ada fizioterapis, di situ kita ada pegawai perubatan, JM, Cik Sam sebut, dan jangan lupa tim pergigian pun duduk dalam tim. Ya, betul. Saya di peringkat hospital HTA dengan kapasiti jumlah kita ada lebih kurang 327 orang yang bertugas untuk keseluruhan ward. Jumlah yang ada di ward pun jumlah yang seadanya. Untuk kita ambil akan mengganggu perjalanan di ward. Di mana saya nak dapatkan lagi tenaga kerja? Fikir punya. Allah kurniakan saya idea. Tanya tim pergigian. Kerana pada ketika itu aktiviti klinik mungkin telah kurang dan sangat berkurangan. So tim pergigian, alhamdulillah, terima kasih Dr. Pergigian Daerah Kuantan kerana memberi bantuan kepada tim PKRC Kuantan yang saya telah mobilisasikan ke SUPA, KKM, UMP dan yang satu lagi KIPSAS. Okey, itu saja, saya tak nak komen, mungkin akan makan masa panjang. Alright. Okey, terima kasih Haji. Jadi nampak bila kata kata pengorbanan jadi bila contoh macam situasi kat bilik gerakan dah orang kata contaminate, jadi tim tu dah tak boleh balik. Betul. Jadi yang clean ni tak boleh datang. Jadi yang clean tu bila dia tak datang, bukan je bermaksud dia berehat kat rumah, tidak. Dia membantu sebenarnya. Betul. Dekat tempat lain. Dia kena bertugas di tempat lain. Betul. Okay? Jadi kat situlah
kita punya orang kata rakan-rakan kita ni, pengorbanan mereka. Betul. Setiap orang ada pengorbanan masing-masing. Yes. Okey. Terima kasih Haji. So, berbalik pada Encik Sam. Isu pengangkutan, bukan isu lah sebenarnya. Dia Tajuk pengangkutan. tajuk dia lah di bawah subtopik Subtopik. pengangkutan. Okay. Ini sebenarnya satu benda yang menarik untuk kita ceritakan ya, Cik Sam. Ya, betul. Okey. Macam dekat Pahang, setiap daerah puratanya dalam 6 ke 8 klinik. Okey, dan rata-rata daripada setiap daerah tu klinik itu adalah menjalankan status on call yang aktif. Okey, jadi bila on call ada ambulan. Ya. Jadi satu daerah dalam 6 ke 8 ambulan je. Betul. Secara asas matematiknya lah. Jadi dengan kenaikan secara mendadak, okey, terutama tahun lepas lah, suku kedua, ketiga tahun lepas yang saya sebutkan tadi, kan, sehari sampai 200, meningkat sampai 400 kalau kat Temerloh kan. Jadi macam mana PPP kita berjaya menyelesaikan isu tu dengan orang kata limited resources, benda yang kita tak boleh nak control lah, orang kata ambulan kan. Tapi at the same time kita berjaya manage untuk penghantaran, untuk contain pandemik ke PKRC lah khususnya. Okey. Jason kongsikan. Baik. Itu yang saya katakan tadi, bahawa kalau Pahang ni kita berbalik kepada geografi Pahang ya, dan juga kita tidak seperti negeri lain. Dan of course Pahang dia ada kelebihan dia. Okey. Itu yang saya katakan, transportation ni, konflik tadi akan berlanjutan sebenarnya bila mana kita kes meningkat pada awal tahun 2021 ya. So meningkat dengan banyak kes perlu dihantar dengan banyak ya. Dan of course kita melihat bahawa isu ambulan di Pahang sama juga isu negeri lain. So kita sangat kekurangan 60% yang ada ambulans. Bayangkanlah, tetapi status ambulan tu sama ada boleh guna tak boleh guna terpulang pada masa itu. Dan memandangkan jarak perjalanan kita ni jauh, dan kadang saya menjadi kemusykilan kepada saya, macam mana kita nak handle kes ya kalau ada MI di kawasan sekitar. Sedangkan ambulan digunakan transport pesakit positif jauh, mengambil masa 8 jam ya pergi dan balik, 14 jam pergi dan balik. Jadi bagaimana kita nak atasi semua ni? Jadi dengan adanya UCC ya, Tuan Haji Karim, betul ya? Unified Command Center ni banyak membantu, dan juga kerjasama di antara CPRC negeri ya. So kita olah balik pergerakan pesakit, kita lihat semula. Dan bila ada Unified Command Center ni, ini memudahkan urusan. Sebab kalau sebelum ni kita hantar dengan apa saja kenderaan yang kita ada, ya, baik van, ambulans, tapi memang tak mencukupi. Betul. Dan bila peningkatan kes berlaku dan jarak ni sebenarnya jauh ya, sebab tu kita memerlukan penglibatan agensi lain, bas-bas sekolah, bas-bas agensi ya, kita gunakan, dan dengan kerjasama yang erat antara JKR Pahang ya, bersama UCC, bersama CPRC. So kita bergabung dan kita mendapat satu pasukan yang hebat sebenarnya. Saya memang kena bagi kredit ni, sebab dengan bantuan inilah kita berjaya mengekang penularan di negeri Pahang. Iaitu saya suka nak tambah satu lagi, Cik Sam, berkenaan kredit. Sebenarnya PPP kita ni sewaktu pandemik, PPP kita ni boleh dikatakan kritis juga sebenarnya. Yep. Kritis dan kreatif sebab kita sedia maklum Pahang ni satu daerah yang besar. Betul. Jadi travelling distance tu sangat jauh, especially Betul. bila bergerak dengan bas. Jadi Betul. dekat situ nak mengatakan yang mereka ni kreatif dan kritis, way of thinking dia orang tu, mereka mampu untuk manage setting masa. Itu main peranan tu, Ya, susun betul. atur masa tu. Betul. Pukul berapa kita nak pick up, pukul berapa travelling, dia Ya. buat calculation siap-siap. Betul. Jadi saya personally saya sangat puji lah. kat betul. situ. Memang saya akui perkara ini. Sebab tu kita katakan bahawa planning tu sangat penting. Okey, dalam urusan ini pergerakan pesakit ni PPP memainkan peranan penting, sebab di peringkat daerah mereka juga yang menentukan pesakit-pesakit ni. Ya, pesakit mana yang akan naik kenderaan mana, pesakit mana bersama kerjasama UCC, dan kalau pesakit tu memerlukan bantuan perubatan ya, memerlukan oksigen dan sebagainya, mereka akan escort patient. Ya, daripada mula sampai habis. Bayangkanlah daripada Jerantut nak ke Kuantan, dia dah 3 jam pergi menunggu masa full PPE ya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa semua orang faham dia ni. Jadi saya nak menyatakan bahawa Pahang ni negeri yang besar, jarak ni tadi memang memainkan satu cabaran yang sangat
menduga keimanan anak-anak buah. Ya, sebab itu baru yang 3 jam. Kalau daripada Cameron nak turun sampai ke Kuantan, daripada Kuala Lipis nak turun sampai ke Kuantan. Dan bayangkanlah kalau di Rompin tu sahaja. Daripada kawasan Muazzam Keratung nak pergi ke Bandar Rompin, hantar ke Kuantan, balik ke Rompin, balik ke Muazzam. 14 jam. Bayangkanlah tuan-tuan, macam mana sebenarnya hakikatnya. Jadi nak berhenti pun tak boleh sebab kenderaan belum dibersihkan, dikon tak buat lagi. So terpaksa kena balik. Jadi persiapan perancangan memainkan peranan utama dan on the time goes fly. Our people, PPP kita ni saya rasa semakin matang dalam pengurusan. Ya, semakin matang dalam pengurusan, baik pengurusan masa mereka, baik pengurusan masa pesakit dan juga pengurusan bersama keluarga. Jadi bersyukur macam Haji Karim cakap tadi, hampir 250 PPP kontrak masuk ke negeri Pahang secara berfasa dan kita buat pengagihan secara baik oleh unit pengurusan PPP kita, bagi lebih kurang saja. Dan memang kalau ikutkan tak cukup, tapi dengan apa yang kita ada tu kita cukupkan juga. Ya, sebab itulah peranan penyila-penyila daerah di sini untuk menentukan pergerakan. Ya, pergerakan PPP kontrak di daerah masing-masing. Sebab kita kalau kita katakan di Rompin tu sendiri, sebenarnya Rompin tu pecah kepada 2 bahagian. Satu bahagian darat iaitu Keratung Muazzam, satu bahagian pantai dan termasuk dengan pulau, ya, Pulau Tioman. Ya. Bila Pulau Tioman berlaku pun kita pun pening kepala sebenarnya untuk memikir, tapi alhamdulillah dengan kerjasama semua agensi, dengan kerjasama pegawai-pegawai atasan kita memudahkan urusan PPP di lapangan sebenarnya. Ya. Alhamdulillah, yang tu memang saya rasakan memang bersyukur walaupun dalam orang kata kepayahan kita, kita sebenarnya ada sinar di hujung. Terowong tu memang sentiasa ada. Dan sebab itulah saya kata tadi, Haji Karim pun dah sebut dari pintu rumah ke pintu PKRC ni. Jangan fikirkan pesakit saja, orang kita pun diangkut jadi kita manusia biasa cuba yang terbaik untuk mengekang perubahan, tetapi kadang-kadang tu menjadi cabaran kepada pasukan kita sendiri di mana ada juga kalangan PPP kita yang positif. Macam mana pun finally kita berjaya untuk finish sebaik mungkin lah. Betul. Perfect mana-mana pun takkan dapat. Yes. Tapi kita dah buat yang terbaik. PPP kita pun dah orang kata sehabis baik mungkin lah untuk diorang, baik secara tim diorang ataupun secara individu. Jadi itu dari sudut penghantaran, transportation. Jadi macam mana pula saya difahamkan lah setiap orang kata rujukan dan discharge-nya pesakit keluar masuk PKRC, ada satu unit yang kena go through satu unit ni lah, iaitu nama dia UCC. Okay, jadi macam mana pula pengurusan di UCC? Jadi Haji sebagai orang yang bukanlah terlibat secara langsung, tapi ada juga penglibatan dengan UCC. Jadi boleh kongsikan ke dengan terima kasih atas soalan tu. UCC sebagaimana saya sebut, saya bukanlah individu yang terlibat secara langsung lah dengan UCC. UCC ini di bawah Ketua Perkhidmatan Kemasyarakatan Negeri Pahang. Tetapi saya tahu sedikitlah, dia sedikit lewat penubuhannya di Negeri Pahang, itu lebih kurang bulan 3 bulan 5 2021. UCC inilah yang memainkan peranan untuk menentukan jumlah pesakit masuk ke PKRC, yang mana mereka akan menerima dulu line listing pesakit positif daripada daerah-daerah yang telah membuat ujian yang berkenaan melalui activity detection yang dilaksanakan sehari sebelumnya ataupun sebelum-sebelumnya. Dan di UCC akan mobiliskan pergerakan untuk mengambil pesakit-pesakit daripada daerah dan dihantar ke PKRC tertentu. Sebagai contoh, permulaan di Supa adalah untuk PKRC lelaki, manakala PKRC ILTKM untuk perempuan. Sekiranya macam Cik Sam sebutlah, kalau pesakit daripada PKRC Jerantut, Lipis untuk dibawa ke Kuantan, kalau nak guna tenaga kerja pemandu JKNP, iaitu pemandu klinik kesihatan daerah Kuantan, daerah Lipis, kemungkinan sangat-sangat tidak mencukupi. Kerana pergerakan kita banyak, bukan semata-mata untuk menghantar pesakit positif, tapi dia ada penghantaran pesakit balik. Pesakit discharge, dia serentak berlaku. Pesakit discharge. Dalam masa yang sama, kita perlu standby untuk lain-lain kes. Alhamdulillah dalam keadaan pandemik, dalam keadaan PKP, yang saya nampak
pengurangan kes kemalangan kemungkinan kerana Ya. kenderaan tidak berada di jalan Tak raya. banyak. Jadi pengurangan kes itu membantu mengurangkan Pergerakan. pergerakan dan juga mengurangkan kes perawatan di klinik kesihatan, di emergency hospital daerah. So dia membantu jugalah di situ. Dan yang saya nak kaitkan lagi, UCC ini dia bukan semata-mata tim KKM. Dia interagency. Dibantu oleh Bomber, dibantu oleh agensi-agensi usaha kerajaan negeri Pahang, Yes. bas-bas sekolah kerajaan negeri, bas-bas agensi APM, bas-bas agensi lain yang saya mungkin lupa nak sebut. Dan kita pun tak terfikir penghantaran pesakit itu adalah melalui ambulans. Dulu kita hantar pesakit mesti dengan penghantaran pesakit itu melalui bas. Dulu kita penghantaran pesakit kita mesti melalui ambulans. Tiba-tiba bila berlaku macam ni kita tahu, kita ada intelijensi, kita ada nasihat teknikal daripada pihak pengurusan bencana negeri yang memberikan kita idea-idea tertentu. Dan tahniah kepada pemandu-pemandu bukan perubatan. Mereka ni terpaksa belajar memakai PPE Ya, dan tak betul. pernah pakai PPE. Pakai PPE dalam keadaan berpeluh. Ni nak berhenti tengah jalan tak boleh ni, pesakit ada. Kedai pun tutup. Itulah cabaran kita. Dan UCC dia kena hantar pula line listing pesakit nak masuk. Di peringkat PKRC 50 kes nak masuk, 50 persediaan restagging, BHT, persiapan bed, katil, cadar, bantal kena sediakan. Dan kita tak lupa, ini juga dibantu oleh tim pemantauan servis hospital yang berada di peringkat di negeri Pahang. Kalau kita tahu, perkhidmatan itu disediakan oleh Redicare. Tim tu juga membantu kita dalam PKRC. Itu yang kita katakan kerjasama interagensi itu melibatkan semua jawatan. Cuma platform hari ini adalah platform kami. Tolong pegawai perkhidmatan. Minta maaf ya. Kita highlight lah kan. Kita highlight kita lah. Kalau tuan-tuan rasa, sila buat. Okey, Haji, itu. terima kasih. Baik. Jadi itu adalah kita punya orang kata lempar belakang Baik. sewaktu era pandemik. Baik. Jadi along the way kita dapat lihat sebenarnya macam saya sendiri pun pada awal mula-mula kes COVID masuk dekat Pahang ni pada bulan Mac 2020 tak silap saya. Ya, lebih kurang. Pada waktu tu dia singgah dulu di Bentong. Dan Betul. saya masih lagi berkhidmat di sana Okey. sebagai Unit 9 sana. Jadi saya dan seorang lagi sahabat daripada KK Tarak, Cik Syahir tentu. Okey. Syahir lah sahabat saya. Jadi kita orang ni nak mengatakan how things develop too fast dalam tempoh 2 tahun ni. Daripada kita orang awal-awal tu yang pakai PPE ni macam mana asalnya, nak donning doping ni yang proper way macam mana kan. Jadi daripada keadaan yang macam tu sampai sekarang ni nampak macam Haji sebut tadi, even driver, pemandu yang bukan KKM pun dah boleh dah tahu. Nampak Betul. betapa orang kata satu usaha dalam pada pandemik tapi latihan tu kita tak tinggalkan. Betul. Komunikasi yang Betul. berkesan. Jadi itu dari orang kata sudut pandemik. Jadi kita takkan selama-lamanya hidup dalam pandemik. Betul. Jadi sekarang ni pun kita dah ke arah pandemik. Betul. Baik. Jadi berkenaan herd immunity atau immunity berkelompok ni Cik Sam. Ya, saya. Okey, jadi penglibatan PPP kita dekat program vaksinasi Program kebangsaan. Jadi boleh ceritakan sikit? Okey. Sebenarnya saya salah seorang pasukan, ahli pasukan di dalam vaksin negeri lah, dalam PIC ya. Imunisasi COVID kebangsaan untuk negeri Pahang. Saya seorang, tapi spesifikasi saya khas kepada pengurusan di PPV dan juga perkhidmatan kecemasan. So itu memberi peluang kepada saya pada zaman COVID, memberi peluang kepada saya untuk bergerak ke semua daerah. That's why kadang ada orang pun rasa pelik, dalam COVID kau ni bergerak cepat sangat ya ke sana kemari, tapi sebenarnya memang saya ditugaskan. Di mana jawatan kuasa kami telah memberi kepada saya tanggungjawab itu, dan dengan itu saya dapat pergi melihat banyak dari segi dewan kecil, dewan besar, sekolah ya, dan juga dewan-dewan lain ya, banyak tempat, banyak-banyak cara mereka mengguna sampai lasin. Dan setahun saya berada dalam pasukan itulah. Selepas menjaga pusat kuarantin saya pergi, tapi alhamdulillah negeri Pahang pun pencapaian pun dibanggakan ya, dan alhamdulillah banyak yang kita dapat capai ya pada awalnya. Dan bila kita dah esok lusa akan masuk kepada endemik ya, jadi saya tak risau sangat benda-benda lain, cuma tugasan yang ada 2 tahun ni kami masih bawa di dalam kesihatan awam.
Ya, masih kami bawa lagi tugasan-tugasan ECD ni kita masih bawa, swabbing kita masih lagi buat ya. Dan Pandemik mungkin juga habis. ya Tapi pandemik cara habis kerja tapi tu cara kerja kami ada. masih sama, terus. masih bertambah sebenarnya. Dan kerisauan saya sebenarnya berkaitan dengan sumber manusia. Contoh awal-awal tadi saya dah maklumkan bahawa kalau klinik tu ada 2 ataupun 3 saja PPP, di mana penerusan aktiviti ni pun kita boleh andaikan bahawa masih kekal dengan triaging kita, fever center kita ya, sebab kita tak nak ada penularan di dalam klinik ya. Jadi benda-benda ni pun masih. Dan aktiviti-aktiviti sebelum pandemik kita dah mulakan dah. Kita dah aktif dah dengan program-program kita, dengan orang kata aktiviti-aktiviti setiap unit primer MCH ya, dengan TB kusternya dah bergerak ke sana kemari dengan program NCD-nya. So program-program ni berjalan. Jadi dengan SOP yang sedia ada, kita harapkanlah sesuatu lah lepas ni, sesuatu khas untuk kesihatan awam. Mana kita dah belajar banyak dalam pandemik sebenarnya. Pandemik ni memberi kita banyak pengajaran dan pengalaman. Jadi saya haraplah kita kena positif dalam hal ini supaya anak buah kita dah tak ada lagi orang so-called sengsara sedikit lah. Sebenarnya benda ni bagus kalau fikir positif. Tapi kalau kita tidak akur kepada SOP dan sebagainya, itu memang kita cari nahas. Cuma saya nak mengatakan tadi, workload kami di kesihatan awam ni bertambah sebenarnya. Dan kapasiti sumber manusia kita ada dengan jumlah sedikit. Dan jumlah PPP kontrak pada 4 hari bulan akan dibawa masuk ke dalam tetap. Ramai hampir 700 orang ya. Alhamdulillah. Satu pencapaian sebenarnya untuk profession kita pada 4 hari bulan, di mana akan adanya pertukaran besar-besaran dan juga kemasukan secara besar-besaran pelantikan mereka daripada kontrak ke dalam tetap. Terima kasih, tahniah kepada semua yang terlibat, dan kita harapkan yang ini dapat menampung kekosongan-kekosongan sedia ada. Dan of course lah, mereka ni sudah berpengalaman dalam pengurusan COVID. Diharap penempatan mereka di kesihatan awam nanti turut dapat memudahkan urusan kita. Walaupun kekangan tadi saya kata ada pertambahan tugas, tapi dari masa ke masa kita akan cuba cari jalan bersama semua manusia untuk memastikan program kesihatan awam dapat berjalan, tugas dan tanggungjawab dapat diselesaikan oleh PPP kita. Apa-apa pun PPP kesihatan awam di negeri Pahang terutamanya, saya mengucapkan syabas kepada semua, tahniah kerana kita tidak ketinggalan, kita tidak orang kata membuat sesuatu yang pelik-pelik, tapi kita akur, kita dengar, kita bekerjasama ya. Dan segala yang positif tu saya rasa saya bagilah kepada tuan-tuan semua dalam sidang webinar kita pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia dan kita adalah amanah. Seperti mana Tuan Haji Karim cakap tadi, amanah di dalam pekerjaan kesihatan ni. Ya, perubatan dan kesihatan ni, kita lah amanahnya. Dan saya percaya, saya ulang lagi sekali bahawa setiap titik perlu diharapkan menjadi asbab kepada kita untuk memadamkan api neraka, insya-Allah. InsyaAllah, mudahan. Jadi dekat situ kita dapat lihat endemik, satu benda yang kita masih lagi menjadi tanda tanya. Kita belum menang. Kita masih belum menang. Jadi Encik Sam dia dah kongsikan pendapat dia, harapan, concern, apa yang nak dibawa ke tengah oleh kita punya PPP itu sendirilah. Jadi macam mana pula dengan Haji Karim? Apakah berkenaan dengan pandemik? Apakah concern atau harapan? Boleh kongsikan sikit sebelum kita tamatkan? Harapan saya untuk saya, bukanlah PPP saya, tapi minta maaf lah dia nak sebut macam tu juga. Sam tadi dia highlightkan kepada kesihatan awam lah, tapi saya bagi pihak bahagian penolong pegawai perubatan negeri Pahang untuk tim perubatan, kita kena teruskan kita punya aktiviti rawatan sakit yang berkenaan, itu sakit COVID, dan tim kita di lapangan, di klinik-klinik jangan lupa dan jangan leka, kerana perkara itu masih lagi berada di dalam kelompok masyarakat. Kita mungkin happy beralih kepada endemik, namun perkara itu kita jangan abaikan. Sebagaimana Cik Sam sebut tadi, dengan pertambahan pejawatan kita dapat, alhamdulillah dapat membantu, kalau saya di peringkat HTA lah, dapat tambahan sedikit penolong pegawai perubatan, yang mana pada saya itu
kenikmatan untuk kita tambah di unit-unit yang memerlukan, yang belum diisi sebelum ni. Bagaimana kita sedar dan kita tahu. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur dengan nikmat Allah, sesungguhnya nikmat itu adalah sangat indah buat kita. Dan keindahan itu kita dapat dengan pertambahan perjawatan. Alhamdulillah. Begitu juga dengan perjawatan pembantu perawatan kesihatan. Dan terima kasih kepada kementerian, terima kasih kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang melantik mereka-mereka ini kepada Kementerian Kesihatan Malaysia bagi jawatan penolong pegawai perubatan. Inilah nikmat kita yang kita dapat di penghujung. Walaupun kita berjuang dalam fasa pandemik itu dalam keadaan sedikit tekanan. Tekanan kepada tanggungjawab dan kerisauan. Tekanan kepada kebimbangan. Balik ke rumah ni sekarang bawa penyakit ke tidak untuk anak-anak dan isteri. Jadi pergi kerja ni balik ke tidak? Ada yang tersangkut. Ujian-ujian yang kita hadapi semasa menghadapi pandemik. Yang paling ketara adalah semasa musim banjir. Banjir 2021 dan banjir 2022. Pada banjir 2021, Cik Syafiq, saya menghadapi ujian yang sangat berat pada saya. Saya menjaga PKRC dalam keadaan ayah yang terlantar. Dan ayah saya meninggal pada hari banjir 3 bulan Januari 2021. Itu adalah cabaran dan ujian yang sangat berat bagi saya sebagai penjawat awam dan juga petugas frontliners di KKM. Dan Alhamdulillah walaupun saya berduka di situ, namun kegembiraan kita adalah kita mendapat memberi rawatan yang sempurna kepada pesakit discharge dengan selamat. Tiada insiden-insiden yang berlaku di PKRC yang kita tidak kendaki. Kalau ada tu pun saya rasa benda yang simple lah, sebab macam kita cerita tadi lah, di PKRC itu sendiri bukannya perfect sepenuhnya. UMP kita ambil Dewan Sukan UMP, KIPSAS Dewan Makan, di Dewan Makan yang bukanlah Dewan yang buat program lah kan. Di KIPSAS. Manakala di ILKKM is asrama sakit. Bila pandemik berlaku, PKP berlaku, pelajar-pelajar diarahkan balik. So bilik pelajar tu dijadikan ward pesakit. Okey. Itu saja daripada saya untuk kali ini. Terima kasih kepada tim-tim perubatan yang sama ada saya sempat sebut ataupun tidak. Sebenarnya tekanlah tulang belakang kepada perkhidmatan itu, perkhidmatan yang menyokong kita punya profession. Tahniah dan terima kasih kepada yang terjangkit. Sesungguhnya ujian tu memanglah berat. Tapi kita kena ingat, sebagai Encik Sam pun ada sebut dalam motivasi-motivasi, saya nak sebut satu je. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Yes. Tanam iltizam dalam kepala tu sebagai petugas perubatan yang merawat sakit di lapangan, sama ada di kecemasan, di klinik kesihatan, di bilik mayat sekalipun. Saya pernah bertugas di forensik selama 15 tahun. Bilik mayat sekalipun. Memberi manfaat kepada orang lain dalam apa bentuk sekalipun. Rakan-rakan saya di luar banyak memberi sumbangan alatan perubatan yang semurah-murah peralatan, semahal-mahal perubatan. Sumbangan disalurkan melalui saluran hospital lah. Begitu juga sama dengan tunai kepada tugas-tugas kita. Banyak orang memberi sumbangan. Itu dah memberi manfaat kepada orang lain. Kita memberi manfaat kepada pesakit. Masyarakat luar memberi manfaat kepada petugas perubatan. Terima kasih dan syabas kepada tuan-tuan atas sumbangan-sumbangan tersebut. Semoga Allah kurniakan pahala yang berterusan buat sumbangan tuan-tuan tu yang digunakan kepada pesakit di PKRC dan memudahkan kami di lapangan mendapat peralatan secara ad hoc pada permulaan pembukaan PKRC. Mudahan. Jadi kat situ kita dapat lihat lah. Ini baru 3 orang punya berbual lah. Itu adalah kita punya curahan hati. Curahan hati. Perkongsian. 2 tahun. Tahun. Jadi bukannya nak mengatakan yang kita je lalu. Tidak kan? Ini adalah dari sudut diri kita. Pengalaman kita. Jadi kalau kita nak kupas sebenarnya pengorbanan. Tak cukup masa. Memang PPP kita pun dah berapa puluh ribu kat Malaysia ni. Jadi memang kata sampai tahun depan pun takkan habis. Jadi ini adalah sedikit sebanyak. Mungkin ada yang hampir sama, mungkin jalan cerita yang berbeza. Okey. Setiap orang punya orang kata perjalanan dugaan dia tu yang tersendiri. Okey. Tapi kita kok macam mana pun dalam era pandemik ni kita memang tak boleh lari lah. Memang tak boleh lari. Dan walaupun kita sudah nak memasuki fasa endemik, tapi kita perlu ingatlah yang kita belum betul-betul menang. Kita belum betul-betul menang. Penyakit itu masih ada.
kan? That's why dia declare sebagai endemic sebab benda Endemic. tu ada, dia Betul. takkan hilang. Takkan Jadi how we have to survive with that virus lah. Okay, ini juga satu peringatan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang Terutama orang awam lah. Terutama orang awam lah pada malam ni. Okey, jadi kita punya sesi perkongsian sudah tamat sebenarnya. Okey, jadi soalan-soalan yang saya pun saya sendiri yang excited, yang teruja nak tanya pun orang kata dah settle dah malam ni kan. Dalam satu tempoh yang kata 1 jam sebenarnya lama sebenarnya. Boleh hampir satu movie lah kan. Tapi sekejap rasa macam nak kongsi lagi kan. Jadi saya pun sangat terharu kepada audiens kita yang masih lagi kekal. Sehingga ke saat ini saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi sekarang ni kita buka untuk audiens semua untuk bertanyakan soalan pada panelis kita yang ganteng-ganteng ni. Okey, untuk bertanyakan apa-apa soalan yang berkaitan lah. Okey. Jadi kita masih lagi menunggu start daripada kita punya urus dia. Admin kita beri laluan untuk audiens untuk bertanyakan soalan lah. Jadi masih ada masa lagi sebelum kita betul-betul tamatkan lah. Okey. Moderator kita ya. Saya sementara kita menunggu kalau ada soalan daripada admin mungkin boleh ajukan kepada kita nanti. Saya nak wawarkan kepada sini ya. Hari ini saya nak wawarkan dengan izin semua bahawa Pahang akan membuat kolokium yang kelima. Kali kelima ya. Pahang akan buat kali kelima kolokium kita pada 23 dan 24 Mei. 23 dan 24 Mei 2022 di mana? Ini yang saya rasa ramai yang dah tengok dah kita punya teaser hari tu melalui kita punya flyers 23 dan 24 Mei di Cameron Highland. Ya. Jadi tunggukan flyers-flyers yang terkini kami akan kongsikan bermula 1 April ya. Kita akan kongsikan datang support sambil-sambil tu yang mana dah lama tak bercuti datang bercuti ke negeri Pahang. Cameron Highland pasti tempat yang sejuk. Jadi saya dah rasa macam mana Cameron Highland menjadi bumi zombie ya. Untung saya. Dan pada masa tu saya dapat rasa buah strawberry grade A. Cemburu saya Cik Sam. Ya. Itu kelebihan saya dapat. Jadi buah sekarang ni saya rasa memang satu, kalau tengok pun saya suka tengok FB yang mana friend dengan saya, mereka share, berkongsi gambar bercuti di Cameron Highland. Jadi kepada warga Sabah dan Sarawak yang mana nak datang ke kolokium Pahang, silakan. Yang mana berminat ya, yang mana nak berminat cuba hantar abstrak kita tengok. Okey, sebab kita Pahang kita sangat laku dengan abstrak kita. Jadi tengok siapa yang dapat, itulah rezeki. Apa-apa pun support program PPP kolokium Pahang kali kelima 23 hingga 24. Betul? Saya takut salah sebut ya. 23 24 April. 23 24 Mei. Isnin dan Selasa, dan kita ada juga event-event khas pada hari-hari tersebut. Jadi nantikan. Kalau nak tahu lebih lanjut, datang menyertai program kita. Murah je yuran dia insya-Allah. Okey. Jadi terima kasih Cik Sam untuk promote tentang kita punya kolokium nanti. Sahabat kita daripada Cameron Highland tu pun dah mengalu-alukan kedatangan anda. Sila datang, yang tak datang. Ada lah tu specialnya tu. InsyaAllah. Okey, Azman. Aziz ya, Aziz. Okey, Azman Aziz. Okay, terima kasih. So, selamat malam. Awal. Yalah, esok kerja Sujin. Sujin ada. Orang kuat ni. Terima kasih. Promote Sujin, kolokium Pahang. Okey. Okey, jadi saya kira masih lagi tiada soalan. Jadinya kalau masih berterusan macam ni kita boleh tutup lah kot. Sebab esok pun masing-masing ada tanggungjawab sendiri. Jadi okey. Last word. Alright. So dekat sini saya nak ambil kesempatan lah. Sekali lagi banyak sangat kesempatan aku ambil kesempatan. Banyak kesempatan. Tak apa, bagi peluang. Saya nak mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada panelis kita, Tuan Haji Kerin dan Encik Sam kerana sudi meluangkan masa di sebalik orang kata kesibukan bekerja, tanggungjawab yang besar yang dipikul, tapi masih juga mampu sudi untuk meluangkan masa
untuk sesi kita malam ni, untuk perkongsian, untuk kata lempar belakang era pandemik. Okey, terima kasih Haji, terima kasih Cik Sam. Jadi dan juga tidak dilupakan, sekali lagi saya suka nak ucapkan juga ribuan terima kasih kepada Presiden Ahli Majlis Tertinggi dan juga Biro Pendidikan Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia kerana memberi laluan kepada Cawangan Pahang untuk melaksanakan program kita pada malam ini. Okey, so pokok pangkalnya, sibuk macam mana pun kita, itu adalah komunikasi itu tak boleh tinggal, kan? Dan juga kerjasama itu, betul? Kerana bulatnya air kerana pembentuk, bulatnya manusia kerana mufakat. Serumpun bak cerai, sesusun bak sirih. Okay? Sebabnya kalau kita seorang mustahil untuk kita melaksanakan, sebab kita dalam satu organisasi. Jadi kata ayat orang sekarang ni, kena ramai-ramai bergerak berpadu. Bahasa orang muda sekarang lah. Okey, jadi saya ada apa-apa sepatah kata terakhir, Adi. Okey, saya ambil kesempatan dululah. Untuk program malam ni, terima kasih kepada saudara Syafiq di atas menjadi moderator untuk malam ni. Pada saya satu pengalaman yang indah untuk saya dan kita bekerja bersama satu pasukan. Dan terima kasih kepada kita punya di belakang tabir AJK IT, pasukan IT tim bahagian PPP JKMP, bukan IT JKMP. Tapi kadang-kadang kita punya program IT JKMP membantu kita. Dah 2-3 kali program membantu kita di tingkat kolokvium dan di konferensi tingkat kebangsaan. Dan saya tidak lupa kepada rakan-rakan kita, kalau saya di peringkat SDA lah, kerana dengan kerjasama dan bantuan tuan-tuan untuk menyerahkan tenaga kerja kepada tim PKRC, ianya dapat membantu perjalanan dengan lancar. Walaupun penyerahan tenaga kerja pihak tuan-tuan itu menyebabkan kekurangan di lapangan, namun keperluan di peringkat kementerian, peringkat JKMP untuk melaksanakan program PKRC telah membantu menjayakan perjalanan ini. Dan sesungguhnya insya-Allah pengorbanan tuan-tuan tu saya tak mampu balas, namun tuan-tuan kita insya-Allah dituntut di sana nanti. Bagaimana niat kita, saya ingat Dr. Nur Azmi Abdullah Pengarah SDA terdahulu datang kerja, jadikan ia suatu niat untuk beribadah. InsyaAllah pahala kita dapat, kepuasan kerja pun kita akan dapat juga. Seterusnya dia akan memberi suatu hasil yang positif kepada perkhidmatan. Mungkin kita tak nampak, tetapi kita tak sedar. Kita bekerja hari ini tidak ada komplain, tidak ada apa-apa pun. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tim yang saya sebutlah di HTA, semua membantu saya. Sebab membantu JKMP, tak bantu saya, membantu pihak JKMP. Saya hanya menjalankan amanah yang diberikan oleh tingkat atasan. Itu saja Cik Syafiq. Baik, Haji, terima kasih. Kata-kata Haji daripada Haji untuk sesi yang seterusnya. Tadu kata harapan. Sebenarnya kalau menghitung 2 tahun ni, dari permulaan membantu menjaga quarantine station, menjadi pasukan di dalam vaksin, menjadi pasukan di dalam logistik. Jadi sebenarnya benda ni satu pengalaman yang sangat berharga. Kita tak pasti adakah pandemik ini akan datang lagi 10 tahun, 20 tahun, wallahu alam ya. Kuasa Allah segala-galanya. Tapi saya rasa kita dah lama buat persediaan daripada MERS-CoV dulu dan sebagainya. Yang pastinya bila berada di dalam kesihatan awam, satu environment berbeza dengan hospital dulu ya, kita buat. Jadi saya percaya anak-anak buah saya, PPP Negeri Pahang, tuan-tuan dan puan-puan telah menjalankan tanggungjawab yang sangat hebat. Jadi saya tak kata orang lain, tapi biarlah pada hari ini ada kerana kita punya program, saya akan memberi kata-kata yang hebat untuk anak-anak buah saya. Okay, walaupun saya bukan seorang pujangga, saya cuba nak bagi. Okey. Kehebatan tuan-tuan semua, tuan-tuan dan puan-puan semua, memang saya salute. Walaupun saya datang daripada mana ke mana sekalipun, tuan-tuan tetap memberi yang terbaik. Jadi saya tak nampak keluh kesah, tetapi saya nampak keringat yang telah diberikan sangat tinggi.
Jadi sebenarnya saya terharu dengan tuan-tuan dan puan-puan semua kerana dari pintu ke pintulah membuatkan kita menjadi besar, membuatkan kita jadi lebih bersemangat, membuatkan kita lebih banyak pengalaman untuk melalui fasa pandemik ini. Jadi insya-Allah dengan perubahan era endemik tak lama lagi, saya rasa tuan-tuan boleh merancang masa 2 tahun yang telah berlalu dengan lebih baik bersama keluarga, bersama ibu dan ayah. Yang mana kehilangan ibu dan ayah, sedekahkan Al-Fatihah selalu. Yang mana kehilangan ahli keluarga, sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka. Bagi agama lain, doakan yang baik kepada mereka. Dan yang pastinya saya minta kepada semua viewers kita hari ini, sedekahkan Al-Fatihah kepada rakan kesihatan awam kita, Allahyarham Tuan Haji Haris Hawari yang baru meninggalkan kita 2 hari lepas. So saya minta sedekahkan Al-Fatihah. Jadi last word daripada saya, untuk menjadi seseorang yang cemerlang, gemilang dan terbilang adalah bermula dengan niat. Jadi teruskan niat, jangan hentikan niat. Angan-angan tidak salah, tetapi berangan tanpa membuat sesuatu adalah sesuatu yang salah. Itu daripada saya. Nampak dia punya memang sampai. So itulah panelis kita pada malam ini. Terima kasih Tuan Haji. Sekali lagi terima kasih Cik Sam. Okay. Sangat banyak peringatan, pengajaran, perkongsian yang kita dapat. Semoga even saya sendiri pun dan juga tuan-tuan, semoga kita sama-sama dapat belajar, dapat ambil sesuatu untuk kita orang kata renungkan kembali, kita ambil tibar. Okay. Orang kata bila dah go through fasa pandemik ni, bukannya dah orang kata dah ibarat macam merdeka, tidak pun sebenarnya. Tidak merdeka. Kita masih sebenarnya satu endemik. Satu benda yang masih lagi kita ternanti-nantikan. Okay? Satu yang kita ternanti-nantikan, macam mana pula cara hidup kita selepas ni, cara kerja kita. Okey, sekian itu sahaja daripada saya dan juga program forum kita pada malam ini. Jadi sungguhnya kalau ada kesilapan tu sungguhnya datang daripada saya sendiri. Jadi saya minta maaf kalau kata ada tersilap kata dalam budi bicara, saya minta maaf. Dan sekian itu sahaja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat ramai lagi tu. Terima kasih semua. Kita dah habis ni. Padu. Siapa lagi ni? Oi. Terima kasih support tuan-tuan. Thank you. Alhamdulillah. Shelton Ha. Oh, laju. Tak dapat nak tengok, nak sebut nama. Wow. Siapa tu? Wow, ramai. Amsia, Ramlah ya. Oh. Siapa tu? Lagi. Tak nampak sangat, cuba tolak ke depan sedikit. Salam Ramadan. Salam Ramadan kepada semua. Okay, selamat InsyaAllah selamat menyambut Ramadan semua. Muhammad Zain. Terima kasih Muhammad Zain. Azmi Abdul Manan. Siapa lagi ni? Muhammad Izan. Muhammad Sam dan Izan. Cik Harry Anwar nampak handsome. Sama ni. Terima kasih. Terima kasih. Gurau. Ibrahim, alhamdulillah. Yahya Baik. Okey. Okey, tahniah PPP. Saya tak boleh sebut nama. Sujin ada lagi. Thank you Sujin. Ya. Terima kasih. Sujinder ni sahabat Amy saja, saya jumpa sekali dua je. Muhammad Syahir, Amy Rizal. Thank you Amy Rizal. Terima kasih semua. Terima kasih atas sokongan terima kasih. tuan-tuan. Alhamdulillah. Alright. Okay, Nori. Apa kita akan wrap up nanti. Terima kasih kepada semua ya. Staff Azul, siapa ramai. Saya tahu daripada Sabah, Sarawak, Kedah, Kelantan, Terengganu ramai ya. Ini saya tak nak jadi moderator tapi saya sebut benda-benda ni sebab saya sempat melihat pengalaman. Terima kasih banyak. Selangor, Johor, Negeri Sembilan, saya rasa semua negeri ada datangan di sini. Terima kasih semua. Alhamdulillah, insyaAllah. Kalau feedback dia bagus, kita akan buat lagi. Kita buat lagi. So Pahang akan go for it lah. Okay, insyaAllah. Sebab dapat sambutan macam ni, so mustahil dia akan masuk dalam kita punya takwin tahunan. InsyaAllah. Tapi mungkin moderator yang beza lah. Panelis boleh stay. Okay, Mak Zamani. Terima kasih. Mak Zamani, terima kasih. Alright. Nazmi, terima kasih. Tapi standby. Alamak.
Yang mana nak lapor diri 4 hari BPP bulan Mindef. bersedia untuk bertugas di Terima negeri kasih, Pahang ya. terima Jangan kasih. takut. Puspanatan. Ah? Oh, daripada Mana? Mindef pun ada. Yang mana? Mindef? Oh, Basri. Is a Oh. group 53. Ya, ya betul. Oh, okay. Alright. Dari wakil Selangor, Basri, siapa okay. Jiran bilik. Jiran nama? bilik Zaman dulu. ni. Zaman ni. Ya. Terima kasihlah yang bagi komen-komen ni. Alhamdulillah ya. Pushpanaden, thank you. Pushpanaden, thank you. Yazid. Oh, wakil Selangor. Yazid, okay. Okay. Host and panelist. Okay. Sarawak ada tadi ya. Saya pun dah terbaca. Edwin. Okay, Edwin. Thank you, Edwin. Thank you so much, Marudi. Orang dari Marudi sana. Okay. Jauh ni, jauh datang ni. Kelantan, Zairil. Zairil, thank you Zairil. Thank you. Macam nak buat bisnes pula malam ni. Salam dari Terengganu. Syahid. Terima kasih. Syahid Terengganu tadi. Alright. So that's a lot of number. Okay. Terima kasih. Oh, ramai semua. lagi yang masih stay dengan Masih kita. lagi stay. Okay. Terima kasih. Agak-agak dah terlelap depan PC ni. Okey, yang mana risau belum lah. dapat daftar, belum daftar, saya rasa admin dah letakkan balik post Virus untuk plastik pendaftaran ya. Hitam. Virus plastik hitam tu sebab tak lama lagi. So korang jangan repeat ya. Okey, yang mana belum dapat daftar tu boleh masukkan ya. Okey. Untuk pendaftaran saya rasa admin dah letakkan ni. Pastikan tuan-tuan daftar, nanti akan dihantar link untuk sijil auto generate ya. Ya. So kalau ada masalah nanti kalau tak dapat lagi Thank you, tolong Cik Syahiniza. Terima kasih Cik chat balik. Nazmi support Ya. saya. Tim Pahang. Alhamdulillah. Cik Nazmi. Terima kasih. Oh. Cik Nazmi okey. daripada best dia Right. di Ulu Kinta. Ni Tuk Intan. Best lah. Oh, cuma Moy tu. Oh, ya. Ya. Oh, okey. Nama kampung ni cuma Moy. Okey, Dah. habislah. Okay. Alright. Okay, thank you semua. Okay. Thank you. Bye-bye. Okay, bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.